Baiklah guys, video kali ini saya ingin ceritakan pengalaman saya kemalangan ketika naik bas. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Kelana. Channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, cerita kali ini saya ingin kongsikan pengalaman saya kemalangan naik bas. Okey, jarang orang ceritakan kemalangan yang teruk ya, bukan kemalangan biasa. Dan alhamdulillah kemalangan tersebut saya terselamat. So memang saya rasa pengalaman tu saya tidak dapat lupakan buat selama-lamanya, kerana bagi saya kemalangan tu kemalangan teruk. Dan alhamdulillah Allah masih sayangkan nyawa saya dan saya terselamat daripada sebarang kecelakaan akibat kemalangan tersebut. Jadi jangan buang masa, jom dengar cerita ini. Okey, kejadian tu pada semasa saya masih belajar di Maktab Perguruan Ken Tuaran. So setiap 10 hari bulan pelajar maktab akan terima allowance. Okey, allowance. Ya, allowance lebih kurang 300 sebulan lah. Tapi zaman tu 300 memang banyak lah guys ya. Zaman kau belum kerja, kau masih belajar, tapi kau dibagi allowance 300 setiap bulan. So kebiasaannya pelajar-pelajar maktab perguruan ni, bila sudah keluar allowance, kami akan saja isi masa lapang jalan-jalan di Kota Kinabalu, jalan-jalan di Center Point. Okey, dan masa tu Center Point dia punya, di belakang Center Point masih lagi stesen bas Tuaran lah. So kira stesen bas lama lagi. So dari Tuaran kami ke Kota Kinabalu dan saja jalan-jalan cuci mata, belilah surat khabar, belilah masa tu saya suka beli komik Shinchan, okey, dan beberapa barang-barang lah ya. Kemudian lebih kurang sekitar jam 2 petang begitu, kami pun pulang. Saya bersama rakan saya satu orang, iaitu Ustaz Khair Rizal ya. Okey, kami sama-sama pulang, naiki bas mini yang macam van tu lah. So kebiasaannya kalau lelaki ni, kalau dia naik van bas awam, lelaki suka duduk di bahagian belakang, yang kerusi panjang bahagian belakang. Kata orang kalau zaman dulu, zaman masa tu lah, siapa duduk belakang ni kira macho lah ya, kira macam ada standard sikit. So masa hari tu ketika kami hendak naik bas, tempat duduk belakang sudah dipenuhi. Okey, dipenuhi, ada 2 pasangan couple. Okey, jadi dia laki perempuan lah, duduk 4 orang di belakang. So penuh lah, tidak boleh duduk di belakang. Dan hanya ada kosong tempat duduk yang di tengah. Okey, di tengah. So hanya cukup untuk 2 orang saja. Jadi 4 orang, 2 orang. Depan kami lagi 3 orang. 3 ke 4 begitu, dan ada satu lagi di sebelah pemandu. Okey, 2 orang. So oleh kerana tempat duduk belakang sudah penuh, jadi kami pun nak cepat, jadi kami ambil duduk di tengah lah. Jarang sepanjang saya di Maktab Perguruan, jarang sekali saya duduk di tengah. Okey, jadi oleh kerana tiada pilihan, jadi saya dengan rakan saya tu, Khair Rizal, duduk di tengah, dan saya duduk di tepi tingkap ya. Dan tepi tingkap van bas tu dia ada macam pemegang gini kan. Jadi saya duduk di tepi sekali dekat tingkap. Jadi selepas sudah penuh, okey, jadi mulalah perjalanan bas tu ya, perjalanan bas balik ke Tuaran, dan mereka lalu melalui jalan sekarang ni, jalan dari UMS itulah ya. Masa tu masih lagi tidak jam, tidak seperti sekarang gila jam teruk ya. Zaman tu belum jam lagi. One Borneo pun belum siap, masih dalam pembinaan masa tu. Okey, jadi selepas lalu traffic light UMS, okey, masa tu UMS ada traffic light, hujan renyai turun, kira macam hujan gerimis lah. So masa tu saya sedar ya, saya tengah membaca surat khabar masa tu, saya tengah baca. Dan tiba-tiba perasaan saya macam ada macam insting ni, macam ada macam sesuatu yang macam ada sesuatu berlaku lah, saya rasa situlah kan. Jadi saya berhenti membaca dan melihat mata ke depan, melihat pemanduan lah. Dan
Masa tu suasana semua orang dalam van tu senyap. Okay. Dan ketika jalan sampai ke satu seleko, saya ingat jalan tu, saya ingat selepas satu jambatan berdekatan dengan One Borneo ya. One Borneo masa tu saya ingat. Menuju jalan begini, tiba-tiba guys, pemandu van kami ni hilang kawalan. Dia macam tiba-tiba begini mandu, tiba-tiba begini. Saya terkejut, apa hal ni? Ya begini. Dan keadaan jalan licin, jadi yang begitu. Kemudian dia begini lagi. Saya punya masa tu macam saya seorang je yang kira macam bersuara lah. Saya cakap, Allah Akbar, saya begitulah. Dia begini, dan pusing lagi begini, dan pom, van tu terpusing. Ya, terpusing. Saya terkejut dan saya memang masa tu saya bertakbir betul-betul. Allahu Akbar, saya bertakbir dengan kuat. Dan yang peliknya, orang dalam van tu langsung tidak bersuara, berteriak ke, bercakap ke, langsung tidak. Jadi saya pegang kuat pemegang yang di tepi tingkap tu ketika van tu berpusing. Boom. Dan masa berpusing tu, guys, panik guys. Saya macam keadaan masa tu suasana menjadi slow motion. Ya, saya pun heran macam mana boleh jadi slow motion. Ya, tapi suasana masa tu jadi macam yang macam slow motion. Jadi bas tu berpusing sampai saya nampak shilling dia tu. Ya, tapi saya berpegang kuat di pemegang bas tu. Nampak shilling tu. Dan di situ kau lihat orang lalu di depan kau. Yang saya ingat orang dari depan macam terhumban ke belakang, dan orang yang belakang terhumban ke depan. Betul-betul di depan matamu. Dia benda tu. Dan saya ingat van tu berpusing 3 kali guys, 3 kali. Dan saya hanya bertahan dan terhumban juga, tapi masih stay lagi lah. Ya, buff 3 kali, dan ya, kali ketiga dia jatuh di antara 2 longkang tepi jalan tu, dia buff begitu. Dan berdiri semula ke kedudukan asal lah. Bam, tapi di situ saya lihat orang berterbangan di depan kau. Guys. Di situ saya, ya Allah, apa yang berlaku ni? Ya Allah, dalam hati saya kan, ya Allah, yang bertakbir. Saya bertakbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya di situlah, ya. Dan dalam fikiran saya masa itu sudah kira macam yang di sinilah ajalmu. Di sinilah ajalmu, dan di situ saya rasa di sinilah pecah kepala lah. Itu dalam fikiran saya, patah tangan lah, putus kaki lah. Semua bermain dalam masa yang sama ketika bas tu berpusing. Okey, tapi dalam masa tu saya rasa suasana betul-betul slow motion. Buff. Okey, dan bila letak begitu, suasana terus menjadi sunyi. Hanya dengar bunyi hujan. Dan bila saya sedar, saya kembali duduk di kedudukan asal bersama dengan rakan saya, Khairizal. Okey. Dan saya lihat di sekeliling, guys, driver bas masih stay tempat duduknya, tapi kepala dia pecah. Okey. Bas penduduk tempat duduk belakang yang saya katakan tadi ada couple 4 orang tu, yang 4 orang tu dia sudah terkeluar, ya. Bonnet van tu sudah terbuka begini, dan 4 orang couple tu sudah tidak ada di tempat duduknya. Sudah terhumban di tepi jalan, saya tengok, ya, tidak sedarkan diri dan penuh dengan darah lah. Dan orang depan saya, dan ada seorang remaja Cina, saya ingat, betul-betul di pangkuan kami, macam di paha kami. Okey, dan ada satu orang lagi makcik dan anak buahnya di depan kami pun masih stay. Dan orang ramai di tepi jalan dari arah berlawanan dan tepi, semua mengerumuni kami. Ya, pergi menyelamatkan orang-orang yang pecah kepala, orang-orang yang terhumban di tepi jalan. Dan masa tu saya panik, blur. Saya tidak tahu buat apa berlaku. Saya tidak tahu masa tu saya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dan saya lihat, saya cuba rasa, saya takut tangan saya hilangkah, mata saya butakah, telinga saya putuskah, kaki saya putus. Tapi tidak. Alhamdulillah, selamat. Syukur. Jadi masih dalam blur, saya suruh kawan saya keluar. Bila kami keluar, kami cuba cek keadaan, tidak ada apa-apa. Jari okey. Saya tengok hanya ibu jari kaki saya saja luka sedikit dan berdarah.
Ya, berdarah macam luka je lah. Nah, bersama kawan saya pun dia di bagian tulang rusuk dia biru. Saya tidak tahu kena apa, tapi biru lah sangat, dan dia mengadu kesakitan. Dan yang selamat saya ingat ada satu budak remaja Cina dan makcik tu. Semua kami keluar dan masih blur, macam yang tidak terkejut dengan apa yang berlaku. So orang masing-masing membantu, tolong. Bawa lari semua yang cedera tu pergi hospital. Maka tinggal kami lah, saya, rakan saya, Cina tu dan makcik tu. Ya, 4 orang. Tinggal 4 orang saja di situ. Masih tidak tahu mau buat apa. Ya, tidak ada siapa yang cuba tolong kami. Jadi kami ambil inisiatif oleh kerana sudah hujan, duduk saja dalam van tu menunggu apa yang patut. Kami masih blur, tidak tahu apa kita perlu buat. Tanya kawan saya pun tidak tahu. Tanya Acai itu pun tidak tahu. Makcik itu pun apa kita perlu buat ni? Ya, tidak tahu apa-apa. Tidak lama kemudian datang satu van bas tuaran juga lah. Dia kata, kamu ni mangsa Kemalangan kah? Dia pun kata iyalah. Okey tak apa, naik van, kami akan hantar terus ke rumah. Mungkin orang takut kami buat repot ke apa kan. So dalam keadaan blur, masih bingung, kami pun naik van bas tuaran tu yang backup lah. Ya, kami naik dan dihantar semula. Dan ditanyalah kami dari mana. Kami bagi tahu yang kami ni pelajar maktab perguruan. Dan dia hantar betul-betul di depan maktab perguruan, dan betul-betul yang rumah Cina tu dihantar depan rumahnya makcik itu pun. Dan kami pun dihantar ke maktab perguruan. Dan suasana masa tu masih hujan. Dan sampai di maktab perguruan, driver tu bagi tahu kalau boleh tolong jangan buat report polis dan jangan ceritakan lah. Mungkin orang nak cover ke apa kan. Tapi masa tu kami masih blur. Dan saya tanya dengan kawan saya, apa yang berlaku ni? Ya, kita aksiden. Dia cakap gitu kan. Dan kita selamat. Allahu Akbar. Gitu kan. Kami pun yang macam tidak percaya. Ya, Kemalangan yang betul-betul teruk, van tu hancur, tapi kau selamat. Ya Allah, seolah-olah Allah beri kau peluang untuk hidup semula. Ya, dan Allah beri kau kata orang umur yang panjang. Ya, biasanya kalau aksiden begitu sekurang-kurangnya kau pecah kepala, ya, kau patah tangan, patah kaki, buta kah, putus telinga kah. Tapi kejadian yang menimpa pada kami tidak mengalami sebarang kecederaan. Ya, kecederaan, hanya luka sikit je. Itu pun luka akibat terkena kaca. Yang lain tidak ada. Tapi pelik dan bernasib baik. Saya bersyukur kepada Allah kerana sepatutnya kebiasaan saya duduk di belakang, tapi tiba-tiba saya duduk di tengah. Mungkin itu takdir Tuhan lah. Takdir Tuhan, takdir Allah yang memberi kami untuk duduk di tengah tu. Kebiasaannya kami duduk di belakang. Tapi hari itu entah tiada angin tiada ribut, kami bersetuju saja duduk di tengah dan ada hikmahnya. Alhamdulillah. Jadi guys, pengajarannya di sini, setiap sesuatu yang berlaku tu pasti ada hikmahnya. Dan yang penting sebelum apa-apa pekerjaan, kenalah sentiasa berdoa. Ya. Sentiasa berdoa. Kita tidak tahu malang tu tidak berbau, ya. Kurang-kurangnya kalau kau baca doa, in case kau kemalangan maut ke apakah, kurang-kurangnya kau berdoa sudah kau mohon kepada Allah agar kau dilindungi. Dan tidaklah kau mati begitu saja. Mati kata begitu saja. Kurang-kurangnya kau mati dalam beriman. Husnul khatimah. Jadi setakat itu saja perkongsian saya kali ini. InsyaAllah banyak lagi cerita yang saya ingin kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada pendengar-pendengar semua. Jadi teruskan sokongan anda kepada channel Alif Kelana. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Alif Kelana, Assalamualaikum.